tell me that I'm never. Hai, hello, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Terima kasih kerana terus setia dan bersama di dalam channel ini. Tuan-tuan dan puan, ada yang bertanya di dalam media sosial. Ada yang menimbulkan persoalan. Apa sebenarnya yang dilakukan Sanusi di Jepun? Kenapa ada lawatan ke Jepun sementara beberapa tempat di Kedah, rakyat Kedah yang sedang mengalami kesusahan kerana terlibat dengan bencana alam iaitu banjir. Saudara-saudara, di dalam media sosial banyak yang menyerang dan mengutuk Sanusi. Sanusi ini tak layak jadi MB. Sanusi ini perlu letak jawatan. Bahkan bukan di dalam isu ini saja, tetapi sebelum ini juga. Melalui beberapa pemerhati politik yang saya lihat di Facebook, di dalam ruangan komen, banyak rakyat Malaysia netizen yang mahu Sanusi dijatuhkan. Dan yang terkini pula ada sehingga meletakkan komen, Sanusi pergi honeymoon bersama dengan isteri kedua di Jepun. Tapi di dalam artikel rasmi Malaysia, iaitu Malaysia Kini, juga menyatakan lawatan rasmi Sanusi, delegasi Menteri Besar Kedah, ke Jepun. Jadi saudara-saudara, selalu lagi perkongsian terbaru daripada Harapan Daily, bertarikh 21 September, Sanusi ke Jepun, ramai cari nama syarikat tapi tak jumpa. Nah, ini menjadi persoalan dan pertanyaan kepada beberapa pemerhati politik. Adakah Sanusi ke Jepun ini hanya sekadar berjalan-jalan makan angin ataupun hanya sekadar penipuan? Ataupun mungkin yang berkata honeymoon bersama dengan isteri kedua itu benar? Nah, saudara-saudara, ini menjadi persoalan. Ini menjadi persoalan. Adakah perkara ini benar ataupun tidak? Delegasi Kerajaan Negeri Kedah diketuai Datuk Seri Muhammad Sanusi yang dikatakan atas urusan rasmi ke Jepun mengundang tanda tanya orang ramai. Tertera pada kain rentang yang dikongsikan pejabat MB Kedah, nama syarikat yang dikunjungi mereka ialah The Water Malaysia Sdn Bhd. Selain itu, tarik lawatan rombongan Menteri Besar Kedah iaitu ke Kumamoto, Jepun yang terpampang pula hanya pada 18 dan 19 September. Ramai rupanya membuat semakan dan carian nama syarikat itu di Google, tetapi tidak menemui perincian maklumat mengenai The Water Malaysia Sdn Bhd. Dalam masa sama, ada bertanyakan sama ada Sanusi sudah balik ke Kedah yang pada masa ini teruk dilanda bencana banjir. Sanusi balik tak lagi tu dari urusan kerja di Jepun. Ikut banner sampai 19 September saja, kata netizen, bertarikh 21 September. Dalam masa sama timbul juga pertanyaan dalam kalangan warganet mengenai kewajaran untuk Sanusi pergi ke Jepun meninjau operasi sistem takungan air bawah tanah yang kononnya dirancang akan dilaksanakan di Langkawi. Antaranya Muhammad Adib yang berkata, awak MB jadi jurutera projek ke yang dia kena celapak pitu. Kalau hantar jurutera balik my brief sikit-sikit kat dia, tak boleh kah? Saudara-saudara, tuan-tuan, apa komen anda? Halo semua, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Saudara-saudara, tuan-tuan, sekali lagi kita digemparkan dengan satu isu dan sekali lagi melibatkan nama Presiden PAS Tan Sri Abdul Hadi Awang yang juga Timbalan Pengerusi Perikatan Nasional. Kali ini adalah berkaitan dengan gambar Hadi Awang yang dipaparkan di dalam slide khutbah Jumaat, dan ini telah mencetuskan banyak persoalan dan mencetuskan kontroversi. Satu perkongsian daripada Malaysia Kini bertarikh 23 September dengan paparan poster keamanan dan kemajuan negara hendaklah dipertahankan dan memerlukan pemimpin yang adil dan jujur, masyarakat yang harmoni, rakyat yang berdisiplin dan berbudi mulia. Dan di dalam gambar ini yang saya paparkan di sini terdapat gambar Hadi Awang dan juga terdapat beberapa gambar atlet. Gambar Hadi di slide khutbah Jumaat cetuskan kontroversi. Khutbah Jumaat di semua surau dan masjid di Melaka pada 20 September
mencetuskan kontroversi apabila slide yang dikendalikan oleh Jabatan Agama Islam Melaka, JAIM, memaparkan wajah ahli politik pembangkang. Dalam slide JAIM yang bertajuk Negaraku, Tanah Airku, bersempena sambutan Hari Malaysia 16 September, wajah Presiden PAS Abdul Hadi Awang juga diselitkan. Saya sendiri nak persoalkan kenapa wajah seorang ahli politik pembangkang diletakkan di dalam slide tersebut. Sedangkan perkara ini, bagi saya, slide ini dikendalikan oleh Jabatan Agama Islam Melaka. Ia diletakkan bersebelahan dengan sepotong ayat berbunyi, keamanan dan kemajuan negara hendaklah dipertahankan dan memerlukan pemimpin yang adil dan jujur, masyarakat yang harmoni, rakyat yang berdisiplin dan berbudi mulia. Dan yang paling mengejutkan, saudara-saudara, dalam slide berasingan, turut dipaparkan wajah bekas yang di Pertuan Agong ke-16 Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Ma'al Mustafa Billah Shah berbanding wajah Agung baharu Sultan Ibrahim. Nah, ini pun menjadi persoalannya. Kesilapan itu menimbulkan pelbagai persoalan dalam kalangan pengguna media sosial, kerana agensi kerajaan sendiri tidak mengemaskini info pentadbiran baharu dan didakwa tidak cakna dengan larangan penyebaran agenda politik di masjid. JAIM bagaimanapun dalam satu kenyataan membuat permohonan maaf atas kekhilafan tersebut dan menjelaskan terdapat ralat dalam infografik yang disediakan pihaknya. Nah, saudara-saudara, persoalannya, adakah di sini kesilapan daripada JAIM ataupun sebenarnya kesilapan daripada pimpinan PAS, yaitu Hadi Awang sendiri? Kerana kenapa dibiarkan slide itu terpapar wajah Hadi Awang sebagai pemimpin politik pembangkang, dan di dalam slide berasingan juga dipaparkan wajah bekas yang di Pertuan Agong ke-16 Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah dan bukan wajah Agong baharu. Ini pun menjadi persoalan. Saudara-saudara, adakah dengan ini PAS Hadi Awang bakal berdepan dengan tindakan undang-undang? Nah, itu menjadi persoalannya. Di dalam artikel ini juga berkata, ini adalah perkara yang serius dan meminta maaf saja tidak mencukupi. Seseorang perlu dihukum atas perkara itu. Antaranya, seorang aktivis politik bernama Edi Nur Redwan mempersoalkan sekiranya terdapat lubuk walaun dalam organisasi JAIM. Dalam satu video di TikTok, Edi yang berbaju T Pakatan Harapan menggesah tindakan tegas terhadap pihak yang bertanggung jawab. Ini adalah perkara yang serius. Dia juga mencabar Ketua Pemuda UMNO Dr. Akmal Saleh yang juga adalah Exco Kerajaan Negeri Melaka supaya mengeluarkan kenyataan dan tidak mendiamkan diri. Edi juga mempersoalkan jika terdapat lubuk walaun dalam organisasi JAIM. Tuan-tuan dan puan, apa komen Anda?